Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Syah. Okey, alhamdulillah orang pertama masuk malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara jelas ya? Suara jelas, kuat dan jelas Adakah suara saya kedengaran dengan sangat jelas? Alhamdulillah jelas. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah pun alhamdulillah. Okey, terima kasih Syah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ni kita telah pun berjaya menunaikan ibadat puasa buat hari yang ke-3 kan? Lupa dah. 3 kan? Betul. Hari. Okey. Hari yang ketiga dan juga tarawih malam yang keempat. Okey, insya-Allah esok kita akan masuk keempat Ramadan lah. Okay, hari keempat kan. Okay, alhamdulillah. Malam ni kita hujan agak lebat juga ni kan. Okey, di Bangi hujan lebat. Okey. Okey, alhamdulillah doktor, selamat datang. Okey. Saya rasa tempat doktor, tempat Syah pun saya rasa hujan lebat juga kan. Kita sama lagi ni. Satu kawasan kot. Kawan-kawan tempat lain tak pasti kan. Sini Bangi hujan lebat daripada pukul berapa tadi? Daripada lepas buka rasanya tadi. Lupa dah. Okey. So alhamdulillah, seperti mana yang kita dah nyatakan semalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ismail, selamat datang. Sana hujan lebat ke? Alam Sari lebat ke hujan? Section 7 sangat lebat ni. Sangat lebat. Okey. Alhamdulillah. Selamat datang ni orang jauh ni. Hujan lebat juga. Okey. Kawan kita dari mana ni, Puncak Alau lebat itulah. Rasa macam musim tengkujuh bulan 12 lah. Bulan 11 bulan 12 kan. Biasanya kan Ramadan bulan yang panas kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, biasanya Ramadan. Waalaikumsalam. Puncak Alam lebat juga hujan Puncak Alam. Puncak Alam betul Puncak Alam kan. Okey, alhamdulillah. Okey. Seperti mana yang kita dah bincangkan semalam, hari ini insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita di Iqra yang kedua. Okey. Okey, tapi sebelum tu saya ada permintaan, ada seseorang di kalangan kita yang PM saya, PM tepi kan, saya semalam ada 2 permintaan. Okey, dan saya rasa bertanggungjawab lah untuk menunaikan permintaan dia tu. Okey, yang pertama, permintaan dia, soalan dia lah. Okey, yang pertama, dia minta saya jelaskan, ditanyakan saya, yang mana satu huruf hijaiyah, huruf Al-Quran yang dibaca dengan moncong. Menarik soalan ni. Okey, saya rasa saya pernah jelaskan dalam kelas kita sebelum ni. Sebenarnya tiada huruf yang dibaca dengan moncong sebenarnya. Sebab apa? Tiada huruf yang makhrajnya perlu dimoncongkan mulut. Kalaupun ada huruf yang kita baca dengan memoncongkan mulut, ialah apabila huruf itu berbaris hadapan. Okey, yang mana kita akan baca di Iqra yang ketiga nanti. Okey, kalau ada yang perlu moncongkan mulut, itu pun apabila baris-baris huruf-huruf tersebut
dibaca ataupun dibariskan dengan baris hadapan. Okey, yang mana kita akan jumpa dalam Iqra yang ketiga nanti. Itu pun tidaklah sampai tahap terlalu memoncongkan mulut. Moncongkan mulut seadanya saja. InsyaAllah Iqra 3 nanti kita akan bincangkan dengan lebih detail lah. Tapi tak perlu sampai tahap terlalu memoncongkan mulut. Kalau perlu pun dia moncong mulut sikit sangat. Okey, apabila itu pun dalam keadaan huruf-huruf tersebut berbaris hadapan, yang mana yang akan kita baca di Iqra 3 nantilah. Okey, saya tak nak uraikan lagi yang tu. Okey, cumanya berdasarkan kepada apa yang kita dah pelajari di Iqra 1, okey, kita dah habiskan tamatkan Iqra 1 kan. Sebenarnya dalam Iqra 1 kita membunyikan huruf berdasarkan baris ataupun palang atas. Palang di atas huruf ataupun baris atas Dia ada palang kan di atas huruf ataupun kita panggil dengan baris atas, itu tanda. Okey, itu tanda untuk membunyikan huruf itu. Okey, tanda. Okey, sebenarnya ni sekadar orang kata apa, maklumat tambahan ketika zaman Rasulullah, kemudian ketika zaman para sahabat, tiada lagi wujudnya tanda-tanda bacaan seperti baris tu. Waalaikumsalam, selamat datang Tuan Hams. Okey. Sebenarnya lah. Okey. Baris-baris ni yang kita baca ni, baris atas yang kita namakan sebagai baris atas, yang saya sebut sebagai palang ni duduk di atas huruf tu, sebenarnya ketika zaman Rasulullah, zaman para sahabat tak wujud lagi pun tanda-tanda tu. Kalau tuan-tuan pernah tengok kitab-kitab Arab contohnya, ataupun surat khabar Arab, memang tak ada baris pun. Kan, tak ada baris. Okey. Sebenarnya ketika zaman tabi'in, ada satu orang ulama tabi'in yang masyhur, yang nama dia Abu Aswad Ad-Duwali, orang yang bertanggungjawab mencipta tanda bacaan pada huruf Al-Quran untuk membantu orang ajam, orang kita lah, orang macam kita ni lah, orang yang bukan Arab. Kita contoh kalau kita buka surat khabar Arab contohnya kan, ataupun kita buka kitab-kitab Arab, ataupun kita buka bacaan doa lah yang tak ada baris, kita memang dah blur dah, tak boleh baca kan, sebab kita bukan orang Arab. Okay, so ketika zaman tabi'in, Abu Aswad tu bertanggungjawab mencipta baris untuk memudahkan orang Arab, untuk memudahkan bangsa bukan Arab, orang bukan Arab macam kita lah, untuk membaca Al-Quran. Orang kata apa, untuk memudahkan kita membaca dan membunyikan Al-Quran dengan adanya baris-baris tu, tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran. Okey, kita terus pada ni dah jauh menyimpang ni. Okey, tapi tak apalah, itu sekadar maklumat kan, maklumat tambahan kan. Okey. So yang kita namakan, yang saya panggil sebagai palang ataupun baris yang duduk di bahagian atas ini, untuk membunyikan huruf-huruf hijaiyah yang kita baca dalam Iqra 1 baru ni. Okey, apa nama yang kita bunyikan huruf-huruf itu. Okey, kalau kita nak mudah, kita nak orang kata apa istilah dia, nak berikan persamaan dengan bahasa Melayu kita, huruf bahasa Melayu, kita bunyikan huruf-huruf hijaiyah yang berbaris atas tu, kita bunyikan dengan vokal A. Contoh A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha kan. Okey, dan sebagainya lah. Cumanya ada 8 huruf dalam Al-Quran yang kita bunyikan dia bila dia berbaris atas, bila dia ada palang di bahagian atas, kita bunyikan dia bukan dengan vokal A, tapi kita bunyikan dia dengan vokal O. Kalau kita nak samakan lah dengan huruf dalam bahasa Melayu. Okey, ada 8 huruf yang apabila dia ada palang atas ataupun berbaris atas, kita tak bunyikan dia dengan vokal A. Tidak sama seperti mana kita bacakan bunyi huruf A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha. Okey, huruf-huruf tersebut ialah, ni saya ini boleh nampak inilah 8 huruf tersebut. Maaf tulisan saya sangat tak cantik, tapi yang penting kita boleh baca Okey, inilah 8 huruf tersebut yang apabila dia ada palang di bahagian atas ataupun ada baris atas, dia dibunyikan dengan, kalau dalam bahasa Melayu kita bunyikan dengan vokal O lah. Kita bunyikan huruf yang atas kan. Okey, so bukan sa, so, do, to bukan ta, to, zo, kho bukan kha, kho, ro bukan ra, ko bukan ka, ko, ro. Okey. Okey, so ada 8 huruf ini, bila dia berbaris atas, kita bunyikan dia dengan vokal O. Kalau kita nak samakan dengan bunyi sebutan huruf dalam bahasa Melayu kita lah. Manakala huruf yang selebihnya, bila dia berbaris atas, ni baris atas kita panggil ada baris atas atau pepalang di bahagian atas ni, kita bunyikan dia dengan vokal A. Contohnya macam yang kita baca semalam lah, Ba, Ta, Tha, Ja. Okey, lagi apa? Apa nama lagi? Ha, Ya, apa nama? Alah, lupa pula saya yang kita bunyikan dengan Ya, Ha, Wa, Na, Ma, La, Ka, Fa, Sa, Sha kan, contoh kan. Za, Da. Itu huruf-huruf yang bila dia ada palang di bahagian atas, kita bunyikan dengan vokal A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang puan. Okey. Okey.
So huruf-huruf itu bila ada palang ataupun baris di bahagian atas, kita bunyikan dia dengan vokal A. Kalau kita nak samakan lah dengan sebutan dalam bahasa Melayu kita kan. Okey, manakala 8 huruf ini bila dia berbaris atas, kita bunyikan dia dengan vokal O. Kita tak baca dengan sa, tapi so, do, to, zo, kho bukan kha, ro bukan ra, ko bukan ka, ro bukan ra. Okey? Okey. So saya nak ceritakan tadi berkenaan dengan soalan yang diajukan kepada saya semalam, berkenaan dengan huruf yang dimoncongkan apabila dibunyikan. Sebenarnya inilah kebiasaan huruf-huruf yang dibaca oleh orang kita, yang dibaca berserta dengan moncong. Sebab tu saya tulis sini. Sebenarnya huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang kita baca dengan bulat. Okey, kita baca dengan bulat ataupun kita baca dengan vokal O bila dia berbaris atas. Tapi hati-hati, huruf ini dibaca dengan vokal O ataupun dibaca dengan bulat. Berbunyi agak sedikit bulat, tapi tidak sama sekali dimoncongkan ketika dibaca. Hati-hati. Tak perlu dimoncongkan langsung. Okey? Sebab huruf-huruf ini, yang pertama, dia bukanlah huruf bibir yang pertama. Okey, ini bukan huruf bibir, so tak ada kaitan pun dengan bibir dan tak perlu dimoncongkan. Okey? Kita tengok contoh daripada atas So, do, to, zo, kho, ro, ko, ro. Okey, saya nak tunjuk sikit. Demonstrasi ringkas. Okey, tunjuk mulut saya Tak perlu kita 8 huruf tadi, masih ingat lagi 8 huruf yang saya tunjukkan tadi. Bila menyebut 8 huruf itu, ada sesetengah orang yang memoncongkan mulutnya untuk menghasilkan bunyi yang tepat, yang mana kaedah moncong itu tidak perlu dan tidak tepat sama sekali. Kerana itu bukan, yang nombor satu, dia bukan huruf-huruf bibir. Masih ingat lagi saya sebut huruf bibir ada 4. Ba, ma, okey, ba, ma, fa, wa. Huruf bibir 4 saja. Manakala huruf yang saya sebut tadi, yang saya tuliskan di whiteboard tadi, tak ada satu pun huruf bibir. Yang pertama. So bila dia bukan huruf bibir, kenapa kita perlu moncongkan ataupun aktifkan bibir kita untuk mengeluarkan makhraj dia? Tak perlu. Okey, kita ambil contoh huruf yang pertama yang saya tulis tadi, huruf so. So, hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. So. So. Tak ada moncong kan? Tak perlu sampai so. So. Tak perlu. Okey, memadai dah sekadar kita pastikan hujung lidah kita sentuh bahagian gigi bawah. Gigi bawah. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Okey. Pangkal lidah kita naikkan sikit. Tekan lepas untuk hasilkan bunyi so. So. Kemudian do. To. Vo. Ro. Ro. Bukan ro. Bukannya ro. Tapi ro. Fokuskan makhraj ataupun tempat keluar bunyi. Huruf kho bunyi yang keluar daripada kita punya hujung leher ni. Kho. Ro. Tengok. Boleh tengok bibir saya kan? Tak perlu kho. Ro. Tak perlu. Okey, memadailah kita fokus di tempat keluar bunyinya. Kho, kho, ro. Bibir saya langsung tak ada pergerakan kan? Boleh nampak kan? Dua huruf yang berbeza, makhraj yang sama, tak ada langsung pergerakan pada bibir. Kho, ro, ro, kho. Sebab apa? Sebab bunyinya bukan keluar daripada bibir. Melainkan huruf itu adalah huruf bibir, seperti mana huruf ba, ma, wa, fa. Baru ada pergerakan pada bibir. Sebab huruf itu adalah huruf syafatain, huruf dua bibir. Yang ini bukan huruf dua bibir. Okey? Sama juga keadaannya dengan huruf ko. Ko, ro. Ro, ko. Tak perlu moncong pun. Okey? Sebenarnya tak perlu moncong pun. Huruf-huruf ini, kalaupun dimoncongkan ketika bacaannya, kalaupun dimoncong, perlu moncong, hanyalah dalam keadaan ketika ianya berbaris hadapan sahaja. Kalaupun perlu moncong. Itu pun moncong dalam keadaan yang terlalu sedikit je moncong. Okey, yang mana kita akan baca dalam Iqra 3 nanti insya-Allah. So ceritanya, ringkasnya, tiada huruf yang dibaca dengan moncong. Tiada makhraj moncong. Bahkan pesan guru saya, sempadan makhraj huruf adalah daripada sini. Kalau lelaki kita ada biji alkum ni, daripada sini sampai sini. Ini adalah negeri huruf hijaiyah kan, kawasan dia. Wilayah huruf hijaiyah. Huruf yang paling bawah last sekali, penghujung benua Asia. Bawah sekali. Di biji alkum kita ni, hujung sekali adalah huruf hamzah dengan ha, a. Okey, huruf yang duduk ke atas lagi langit, jaya, sya, huruf pada bibir, ba, ma, wa, fa. Sampai sini je. Okey, so sempadannya daripada sini, tak ada lagi huruf yang keluar daripada bawah ni. Sampai ke dada kita tak ada. Dia last kat biji arkum kita. Naik sampai ke langit, turun ke lidah sampai ke bibir. Bibir sempadan dia sampai sini je lah. Sama parat dengan bibir kita ni. Tak ada makhraj yang
Tak ada. Kecuali bacaan Ishmam nanti kita akan jumpa dalam surah Yusuf nanti insya-Allah. Itu memang bacaan moncong hukumnya. Selain pada tu tak ada bacaan moncong. Kalau ada pun sekadar moncong yang terlalu sedikit apabila dia berbaris hadapan insya-Allah dalam Iqra 3 nanti. Okey, itu permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua daripada hamba Allah ini diminta saya ulang balik. Okey. So demi memenuhi permintaan sahabat kita semalam, so saya akan ulang balik secara ringkas kaedah bacaan yang betul, dan saya akan tunjuk sikit kaedah bacaan yang salah sepintas lalu aja. Sebab secara detailnya saya dah tunjukkan dalam kelas-kelas kita yang lepas kan. So untuk ulang kaji balik, boleh tengok balik dalam rakaman kita dalam Facebook kita ni. Boleh ke Facebook Syifa Talaki Musyafah Al-Quran ni, boleh tengok rakaman kita setiap malam. Boleh tengok ya, itu kita terangkan dengan lebih detail setiap huruf. So malam ni demi memenuhi permintaan sahabat kita semalam, so saya akan go through balik sepintas lalu semua huruf, tunjukkan sebutan yang betul, kemudian sebutan yang salah secara ringkas saja. Okey, untuk kita kata kesimpulan lah, summary sebelum kita masuk ke Iqra 2. Boleh Okey, kita pergi pada huruf yang pertama, huruf A. Bunyinya kat sini bukannya A, bukannya O, bukannya O, bukannya A. Kebanyakan orang membaca dengan bunyi A, ada baca dengan O. Tapi bunyi yang betul, yang tepat ialah di sini. Okey, yang pertama. Yang kedua, ba. Keluar daripada dua bibir, ada tekan sikit, ada tekanan sikit, kaki bibir sikit, lepaskan ba. Bukannya dibaca dengan bo. Bo, bukan. Ataupun bukan dibaca dengan luas. Ba. Bukannya ba. Tapi dibaca dengan mulut buka kecil aja, seadanya saja. Ba. Ba, bukannya ba. Beza bunyi bukannya ba ataupun bo, tapi ba. Huruf yang ketiga, ta. Hujung lidah sentuh belakang gigi. Dia ada tekan sikit. Tekan sikit, lepas keluarnya huruf ta. Bukannya to ataupun ta. Bukannya to ataupun ta atau okey, bukan to ataupun ta. Tapi sorry. Bukannya to ataupun ta. Tapi ta. Okey. Ulang Bukan to, bukan juga ta, tapi ta. Okey, bezakan bunyi dia. Yang betul ialah ta. Okey. Yang berikutnya, huruf hujung lidah. Hujung lidah kena gigi yang tajam ni kena atas hujung lidah. Saya tunjuk kan. Okey. Keluarnya huruf sa. Bukannya sa. Bukan sa, bukan sya. Bukan sya, bukan sa. Okey, bukan juga tho. Ada baca tho. Bukan tho, tapi sa. Okey, ulang bukannya dibaca dengan, ni paling ramai, kesilapan yang paling ramai dibaca dengan sa. Itu huruf sa okey, bukan sa, bukan juga sya, bukan juga tho, tapi sa. Boleh Yang berikutnya huruf, boleh rujuk saya, sebab saya nak fokuskan pada pergerakan bibir dan mulut saya kan, untuk saya fokus. Yang berikutnya ialah huruf ja. Okey, ni saya rasa tak ada masalah Macam huruf jim, macam huruf macam J kita bahasa Melayu. Cuma dia ketat sikit. Ujung tengah lidah dia naik sikit ke atas, ketatkan sikit bunyi dia. Tak nak bunyi longgar-longgar, dia bunyi ketat sikit. Ada tekanan sikit. Ja. Boleh nampak bunyi lidah tengah lidah naik ke langit, ketatkan sikit, tekan sikit. Ja. Okey. Ja. Kemudian huruf ha pedas. Keluar di tengah leher. Bawah leher, tengah leher, atas leher, di tengah. Pedas. Huruf ha. Kebanyakan daripada kita membaca dengan bunyi ha. Itu bunyi yang salah. Bunyi yang salah. Yang betul ialah ha pedas. Ha. Boleh Yang berikutnya ialah bunyi kha. Okey. Kha bukannya kha. Bukan juga ra. Hati-hati Ja, ha, kha. Kha bukan kha, bukan ra, tapi kha. Bukan juga kho. Okey, bukan juga dibunyikan dengan kho, tapi membadailah dengan kha. Tengok bibir kha. Fokus bunyi kat dalam. Okey, tanpa kita perlu gerakkan bibir. Kha. Okey, yang berikutnya hujung lidah sentuh belakang gigi pun ada tekanan sikit. Tekan lepas da. Hujung lidah sentuh belakang gigi kapak, gigi atas, gigi kacip atas, tekan da. Okey, yang berikutnya ialah huruf hujung lidah keluar sikit, kena gigi bahagian gigi yang tajam. Za. Okey, bukannya za, bukan juga zo. Okey, ada baca dengan zo, ada baca dengan za. Biasa kebanyakannya membaca dengan
Z-A, za. Salah. Bunyi yang tepat ialah hujung lidah keluar sikit. Kena gigi atas. Za. Okey, berikutnya huruf ro, bukan ra Okey, ro. Bunyi bulat ro. Yang berikutnya, ini bunyi senang macam Z. Huruf zai tu Za. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah, ada bunyi desir sikit. Za. Okey, yang berikutnya huruf okey, ni huruf S. Sa. Okey. Sa. Yang berikutnya sama bentuk macam S, ada titik 3, kita bunyikan dia dengan sya. Tengah lidah naik. Tengah lidah dinaikkan sikit. Menghampiri langit. Bahagian tengah langit dalam mulut kita tu. Okey? Menghampiri. Naikkan dia, keluar bunyi sya. Bukan sa sya. Yang sebelum tu huruf sa, kemudian sya. Yang berikutnya adalah bunyi so. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Okey, hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Kemudian pangkal lidah kita naikkan sikit. Okey. Penuhkan bunyi dalam mulut. Bunyi dia biar penuh dalam mulut. Keluar bunyi so. Tak perlu sampai so. Tak perlu sampai penuhkan, kembungkan pipi, tak perlu. Fokus hujung lidah sentuh belakang gigi, pangkal lidah naikkan. Bunyi so. Yang berikutnya bunyi do. Okey, lidah kita ke kiri ataupun ke kanan, sentuh kanan ataupun kiri geraham atas. Geraham atas yang belah kanan ataupun kiri, terpulang. Okey, tapi bukan berarti hujung lidah tu yang sentuh geraham. Bukan corner U-turn macam tu. Lidah kita sekeping bergayur naik ke kanan ataupun ke kiri. Sentuh tepi geraham, kanan ataupun kiri. Okey, boleh pilih kanan ataupun kiri, boleh pilih. Tapi geraham yang atas, satu keping dia pergi macam tu. Bukannya hujung lidah tu corner U-turn pergi sentuh geraham, bukan Okey, keluarnya bunyi huruf do. Berikutnya huruf to. Hujung lidah sentuh belakang gigi. Sama dengan bunyi huruf ta, da. Tapi to ni bunyi dia kembung sikit, penuh. To pun tak perlu nak kembungkan pipi. Okey, kita fokuskan bunyi dia dalam mulut, penuhkan bunyi dalam mulut tanpa kita perlu kembungkan pipi. To. Boleh Yang berikutnya sama macam huruf to, ada titik. Okey, saya lagi pantas sikit sebab kita dah uraikan dengan detail sebelum ni kan. Ni saya nak memenuhi permintaan sahabat kita semalam. Sepintas lalu je secara kesimpulannya, rumusan Yang berikutnya macam to, ada titik atas, bunyikan dia dengan bunyi keluarkan lidah sentuh gigi. Zo. Lidah keluar kena gigi atas ni. Okey, macam ni Gigi tajam atas ni kena hujung atas lidah kita. Zo. Ramai di kalangan kita membunyikan dengan bunyi zo. Zo adalah bunyi yang salah. Zo salah. Yang tepatnya ialah letak dulu lidah. Jangan terlalu kelang kabut nak bunyikan. Letak dulu lidah, tarik lidah ke dalam, baru keluarkan bunyi. Zo. Okey, boleh Ni huruf yang paling banyak ramai orang kita baca salah. Yang berikutnya huruf a. Hati-hati, bukannya a, tapi huruf a. Keluar di kawasan tengah lidah. Okey? Keluar di kawasan tengah leher. A. Okey, yang berikutnya sama macam a tapi ada titik. Keluarnya bunyi ra. Sini, satu rumah, satu level dengan kha. Okey? Bentuk dia macam a, ada titik, keluar bunyi ra, bukannya ra. Dan bukannya ro. Bukan. Memadai kita fokus bunyi keluar kat dalam, tanpa perlu gerakkan bibir. Tanpa perlu kita kerjakan bibir kita. Fokus bunyi kat dalam tekak di kawasan leher kita kha. Okey, boleh Berikutnya huruf bibir. Gigi atas, gigi kacak atas kena bibir bawah. Keluarnya bunyi berserta dengan angin fa. Okey, ni saya rasa senang. Berikutnya huruf qa. Qa huruf pangkal lidah. Pangkal lidah, bahagian lidah yang paling dalam. Keluar bunyi qa. Pun sama juga kesnya. Tidak dibaca dengan ka, bukan. Ataupun ko. Bukan. Tak perlu boncongkan bibir. Sebab ini kerja pangkal lidah untuk keluarkan bunyi. Bibir rehatkan dia. Bibir cuma kerja bila sampai huruf bibir nanti. Tadi huruf fa, huruf bibir kan. Okey. So ini huruf pangkal lidah. Pangkal lidah, hujung tengah pangkal. Okey. Pangkal lidah kita tekankan sikit, keluarkan bunyi qa. Okey. Yang berikutnya pangkal lidah juga atas sikit, ke depan sikit. Menghampiri tengah lidah, tak sampai tengah. Masih lagi pangkal, ke depan sikit, keluarnya bunyi ka. Qa dalam. Ka keluar sikit. Okey. Berikutnya bunyi huruf
la. Okey, hujung lidah sentuh gusi. Okey, sentuh gusi tapi tak sentuh dengan gigi. Okey, so kalau kita buat pecahan macam ni, kuku saya ni gigi, kemudian gusi tempat keluar gigi, gusi kawasan gusi yang tempat keluarnya gigi, atas sikit sentuh situ. Okey, kadang-kadang dipanggil juga dengan langit depan kan. Kawasan gusi tu, atas gigi tu. La. Okey, kemudian huruf bibir. Bibir sentuh dengan lembut, nipis, ringan, lepaskan ma. Okey, tak perlu tekan. Beza dengan ba yang kita perlu tekan Ma lembut aja. Na sama sebelah dengan la je. Naik ke atas sikit, la, naik atas sikit, na. Na turun bawah sikit, la. Okey, boleh? Kemudian yang berikutnya keluar daripada dua bibir tapi tak ada sentuhan antara dua bibir. Keluarnya huruf wa. Boleh Yang berikutnya huruf ha. Okey, keluarnya di kawasan sama rumah dengan hamzah. Ha. Kawasan makhraj yang paling hujung. Okey, yang paling last sekali. Di hujung pangkal leher kita ni. Okey, keluarnya huruf ha. Okey, hati-hati huruf ha bukannya ha. Okey, huruf ha. Kemudian berikutnya huruf a pun keluar di tempat yang sama, a. Dan yang terakhir bunyi huruf ya. Ya kawasan tengah lidah. Kawasan tengah lidah, naikkan sikit dengan lembut, naik ke atas, menghampiri langit tengah dalam mulut kita, bunyinya, keluarnya bunyi ya. Boleh Okey, alhamdulillah. Saya rasa boleh saya speed okey. Sebab kita dah terang dengan sangat detail saya rasa sebelum ni. Sebab ada permintaan so saya buat ulangan balik sekadar untuk orang kata conclusion rumusan, ulang kaji sebagai ulang kaji. Okey, ada soalan setakat ni? Jelas ke? Kalau jelas, alhamdulillah, tak ada kekeliruan, bunyi huruf jelas, makhraj pun jelas. Kita terus ke Iqra 2 sekarang. Okey, boleh Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, dalam Iqra 2, kemahiran yang kita nak kuasai untuk bahagian yang pertama. Okey, Iqra 2 ni saya bagikan kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama ialah kita nak kuasai kemahiran untuk mencantumkan huruf-huruf hijaiyah yang kita pelajari dalam Iqra 1. Okey, dalam Iqra 1 kita pelajari huruf-huruf hijaiyah. Ada 28 huruf hijaiyah yang kita dah pelajari, yang kita dah bunyikan bunyi dia dalam Iqra 1. Iqra 2 ni ada dua bahagian. Bahagian yang pertama kita akan pelajari kemahiran menggabungkan huruf-huruf hijaiyah itu. Sebab ada huruf-huruf yang berubah bentuknya apabila digabungkan menjadi satu perkataan. Ada yang tak berubah, ada yang berubah. Okey. Itu yang pertama. Dalam bahagian yang kedua nanti kita akan mula mempelajari bab tajwid. Dalam Iqra 2, tapi di bahagian yang kedua nanti kita akan mula mempelajari, membunyikan pelajaran tajwid insya-Allah. Okey, boleh Okey, saya terus untuk Iqra 2, muka surat yang pertama. Okey. Huruf ba ta. Bila kita cantumkan macam ni rupa dia. Bata. Okey. Ba da bila cantumkan macam ni rupa dia. Bada. Ta ro bila cantumkan macam ni rupa dia. Taro. Tawa bila cantumkan macam ni rupa dia. Tawa. Boleh tuan-tuan Okey. Sama juga kesnya ketika kita membunyikan huruf-huruf hijaiyah dalam Iqra 1 yang lalu. Pastikan kita membunyikan huruf tu dengan kadar yang pendek aja. Contoh, kita bunyikan hurufnya macam ni. Ta. Bukan baca dia dengan ta. Hati-hati. Okey? Sebab bila kita dah bunyikan panjang macam tu, sebenarnya nanti akan timbul kekeliruan bila kita masuk ke pelajaran tajwid nanti. So, di peringkat awal ni kita praktis untuk bunyikan huruf itu sekadar yang cukup pendek. Ataupun dalam istilah tajwid dinamakan dengan kadar satu harakat sahaja. Bahkan sebenarnya kalau ikut tajwid, setiap huruf yang berbaris, ini kita panggil baris setiap huruf yang berbaris wajib dibunyikan dengan kadar satu harakat sahaja. Kecuali datangnya sesuatu perkara pada huruf itu yang menyebabkan huruf itu kena dibaca dengan lebih panjang. InsyaAllah nanti dalam bahagian kedua Iqra 2, masih lagi dalam Iqra 2, tapi dalam bahagian yang kedua nanti, separuh masa kedua nanti kita akan mula mempelajari bacaan panjang dan pendek. Okey. So pada peringkat ini kita sekadar membunyikan huruf itu dengan kadar yang pendek saja ataupun dengan kadar satu harakat saja. Okey, boleh Dan memang pun dalam Al-Quran nanti pun setiap huruf yang berbaris kita wajib membunyikan bunyi huruf tersebut dengan kadar hanya satu harakat sahaja, tidak boleh lebih.
melainkan adanya ataupun hadirnya ataupun datangnya sesuatu kepada huruf tu yang menyebabkan huruf tu mesti ataupun wajib dibaca dengan lebih panjang. Okey, yang itu insya-Allah di bahagian kedua Iqra 2 nanti insya-Allah. Okey, boleh Okey, kita teruskan. Bunyi dengan sekadar yang pendek aja Okey, kita terus tata, tada, baro, bawa, baba, baza, taro, taza, batha, taza, thatha, zatha. Okey, hati-hati walaupun di Iqra 2 ni kita kata apa? Kita cuba mempelajari dan juga menguasai kemahiran yang baru, iaitu kemahiran menggabungkan huruf-huruf hijaiyah. Tapi kemahiran yang kita dah kuasai, yang kita dah pelajari dalam Iqra 1, kita perlu pertahankan kemahiran itu. Iaitu walaupun hari ni dalam Iqra 2 ni kita belajar menggabungkan bunyi, menggabungkan huruf, tapi kena pastikan huruf yang kita bunyi itu tetap ataupun mesti ataupun kena maintain keluar daripada makhrajnya yang betul, yang tepat. Seperti mana yang kita dah sebutkan, dah pelajari, kita dah baca bersama dalam Iqra 1 yang lalu. So yang itu kena jaga. Okey, kena tetap maintain makhraj huruf sampai, kata guru saya, sampai hari kiamat. Makhraj huruf ataupun tempat keluar bunyi huruf itu tidak boleh berubah sama sekali sampai kiamat, kata guru saya. Okey, so kena jaga. Walau dalam apa jua keadaan sekalipun, huruf yang sama mesti keluar daripada makhraj ataupun tempat keluar bunyi yang sama. Okey, kita teruskan. Ba'a, ba'ata, ta'a, ta'ata. Okey, boleh Tha, ba, tharo, baro, tawa, toha, jama, kana, sa'a. Okey, alhamdulillah. Kalau ada persoalan, boleh terus tanya boleh stop saya. Boleh komen kat ruang komen tu, ada persoalan, ada kemusykilan. Kalau saya laju sangat, boleh komen so kita boleh perlahankan, ataupun kalau minta perlu ulang, kita boleh ulang. Okey, kita terus ke muka surat yang kedua. Okey, di Iqra 2, surat yang kedua. Okey, jelas kita membunyikan huruf yang berikutnya, huruf na. Okey, bila dicantumkan na, ba, bila dicantumkan macam ni rupa dia, na, ba. Okey, kita terus. Na, 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 ta, na, na, ba, 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 na, 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 ba, ta, ba, na, ta, ta, ba, na, ta, ba, ro, ba, na, ro, ba, za, na, ba, za, ba, da, ro, nadharo, dhahaba, wanadha, dharoha, naza'a, naba'a, naba'a, thabata, tathaba, wana'a, nawafa, badana, danata, wanana, nawana. Okey, boleh Okey, alhamdulillah. Kita ke muka surat terakhir dah malam ni dah 10.30 dah ni. Okey, kita pergi ke muka surat terakhir malam ni. Okey. Huruf ya. Okey, ini huruf ya dalam bentuk yang original. Okey. Nombor satu, kita nak kena faham dan tahu ya bila dia duduk dalam keadaan yang original ni, saya panggil bentuk original bagi ya. Ya apabila dia berada dalam bentuk original, dia tidak perlu ada titik. Kadang-kadang ramai orang confuse. Bila tengok huruf ya macam ni tak ada titik, dia tak bunyikan huruf tu. Okey, nak pastikan huruf ya tu berbunyi ataupun tidak, tengok baris dia. Walaupun ya ni tak ada titik, tapi ada baris, so ya ni adalah ya yang berbunyi lah, dibunyi dengan bunyi ya. Walaupun tak ada titik, walaupun tiada titik. Dengan syarat ya ini adalah dalam bentuk asal dia, ataupun dalam dia original form dia. Okey. Kita cakap orang putih sikit, original form bentuk asal dia. Ya bentuk asal dia tak perlu ada titik. Okey, tapi bila ya ni bersambung dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain dalam satu perkataan, bentuknya bertukar menjadi bentuk macam ni. Saya panggil bentuk mangkuk ni lah, macam bentuk mangkuk. Ya dalam bentuk mangkuk wajib ada titik. Sebab kalau dia tak ada titik, kita tak boleh kenal pasti dia huruf apa. Saya tutup titik contohnya kan. Kita tak boleh cam ni huruf apa ni. Sebab tu ya dalam bentuk mangkuk, dia wajib ada titik, barulah kita boleh kenal pasti ini huruf ya. Tapi dalam bentuk original, walaupun dia tak ada titik, dia masih kekal huruf ya dan tetap dibunyi ataupun dibaca dengan ya, dibunyikan dengan ya sekiranya ada
baris ataupun palang di bahagian atas. Okey. Boleh Contoh, ya, ta, bila bercantum bentuknya macam ni, ya, ta. Okey. Okey, so di muka surat ini ada beberapa poin yang saya nak highlight. Yang pertama, ada beberapa huruf saya namakan sebagai huruf mangkuk. Bila dia bercantum, bentuk dia hampir sama je. Okey. Walaupun dalam bentuk yang asal ada mangkuk yang besar, ada mangkuk yang kecil, ada mangkuk yang dalam, ada mangkuk yang tohor kan. Okey. Tapi bila bersambung membentuk satu perkataan, huruf-huruf yang saya namakan sebagai huruf mangkuk ini bentuknya lebih kurang aja. Bentuknya lebih kurang aja. Ada bentuk besar, kecil, dalam, tohor, lebih kurang, tak kisah. Janji kita kena hati-hati pada titik dan jumlah titiknya. Kita kena hati-hati pada kedudukan titik dan juga bilangan titiknya. Sekiranya huruf tu huruf okey. Boleh nampak tangan saya? Saya panggil huruf mangkuk kan. Bentuk macam mangkuk macam tu, macam cawan, macam piring. Okey, huruf yang berbentuk mangkuk, sekiranya ada titik atas satu, huruf tu adalah huruf na. Huruf mangkuk ada titik bawah satu, huruf ba. Huruf yang berbentuk mangkuk ada titik dua atas adalah huruf ta. Huruf mangkuk ada dua titik bawah adalah huruf ya. Huruf mangkuk juga tapi ada tiga titik, hurufnya huruf tha. Okey, boleh? So bentuk yang hampir sama je bila dia bercantum dalam satu perkataan ataupun dalam satu kalimah. So kita perlu perhatikan kedudukan titik dan jumlah titik. Okey, saya ulang Huruf mangkuk satu titik ke atas na. Mangkuk satu titik kat bawah ba. Huruf mangkuk dua titik di atas ta, tiga titik di atas tha, dua titik di bawah ya. Okey, mangkuknya sama aja, lebih kurang aja bentuknya apabila dia berada dalam satu perkataan ataupun satu kalimah. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ya dalam bentuk original, okey, ataupun dalam bentuk yang macam ni. Okey, yang ni pun kita boleh panggil ya dalam bentuk original jugalah. Sebab tak ada huruf yang berekor macam ni, melainkan huruf ya je. So walaupun tanpa ada titik, huruf tu adalah huruf ya dan tetap dibunyikan sekiranya ada baris ataupun ada palang di bahagian atas. Okey, sebab ramai orang confuse. Ramai yang membaca perkataan ini dengan perkataan roba tanpa bunyikan ya sebab dia kata tak ada titik. Okey. So dalam kedudukan ya dalam bentuk yang macam ni ataupun dalam keadaan macam ni, dia tidak perlukan titik. Sebab apa? Sebab tiada huruf lain yang seumpama dengannya. Kalau ya dalam bentuk mangkuk, dia wajib ada titik. Sebab kalau dia tak ada titik, kita tak boleh kenal pasti langsung itu huruf apa. Nampak Tapi kalau ya dalam bentuk asal dia ataupun dalam bentuk berekor macam ni, dia tidak memerlukan titik sebab tiada huruf lain yang sama bentuknya dengan dia. So walaupun dia tak ada titik, dia tetap kita kenal pasti dengan ya. Ini pun ya. Nak bunyikan dia bergantung kepada baris atas ni. Kalau tanpa baris, betul, ya tu tak ada bunyi, tak keluarkan bunyi. Tapi walaupun tak ada titik, tapi ada baris, ya tu tetap keluarkan bunyi dia. Boleh Okey, kita terus. Robaya, ya baro, naya, ya naro, bayana, nabaya. Okey, sebelum tu, okey, ada di kalangan pelajar saya sebelum ni yang confuse. Okey, yang membunyikan huruf ni dengan bunyi za ya. Okey, hati-hati sebab dia kata bentuk macam bentuk za ni. Okey. Yang kita nak kena tahu satu benda ialah huruf da, za, ro dengan za dia tidak boleh bersama dengan huruf selepasnya. Saya ulang huruf da, huruf za, huruf ro dan juga huruf za tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Huruf da, huruf za, huruf ro dan juga huruf za hanya boleh bersambung dengan huruf sebelum dia. Contoh, nampak ro boleh bersambung dengan huruf sebelum dia. Da boleh bersambung dengan huruf sebelum dia, tapi dia tak boleh sambung dengan huruf selepas dia. So macam huruf ni dia bersambung dengan huruf selepas dia, maksudnya dia bukan huruf za. So dia adalah huruf na. Yang ada titik atas satu lah huruf na. Okey, boleh Okey, kita sambung balik. Bayana, na baya, ya dana, danaya, zahaba, nazala, nazara, ya daya, azara, batara, zayana, zanaya, athatha, thana'a, ya aba, ayata, rozaqa,
nadhara, ataya, wa nada, ya, fataya, sayala, yasara. Okey, alhamdulillah. Okey, saya rasa setakat ni aja untuk malam ni. Sebab tadi kita ambil masa yang panjang untuk menjawab dua soalan tadi kan, memenuhi dua permintaan sahabat kita semalam. So kita dah ambil masa dah dekat 20 minit dah kat situ. Okey, so saya rasa untuk malam ni kita berhenti di muka surat 3 Iqra 2. InsyaAllah malam esok kita akan bertemu di kelas yang ke-9. Okey, Iqra 2. Kita akan sambung perbincangan bacaan kita di muka surat yang ke-4 lah esok, insya-Allah. Okey, sebelum kita berakhir malam ni, ada soalan ke? Kemusykilan ke? Kalau ada lah. Sebelum kita menamatkan sesi kelas kita malam ni. Alhamdulillah tak ada kan? Okey, alhamdulillah. Okey, so kalau tak ada, saya rasa kita berakhir setakat ini saja. So sama seperti mana sebelum-sebelum ni, dua perkara yang saya nak highlight sebelum kita berpisah malam ni. Pertamanya, saya mohon jutaan kemaafan kalau ada sebarang salah silap, salah sebut, salah terang, timbulkan sebarang kemusykilan ke. Saya mohon jutaan kemaafan dan saya pohon teguran yang terbuka daripada teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, muslimin muslimat sekalian. Kalau ada sebarang kesilapan dalam penerangan saya, dalam perkongsian saya ni, harap berikan berikan teguran supaya kita boleh sama-sama improve, perbaiki bacaan kita, sebab saya juga manusia yang lemah. Okey, masih juga belajar. Okey, yang pertama. Yang keduanya, saya ucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih Syah, terima kasih Syira, terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang sudi bersama-sama dengan saya setiap malam. Alhamdulillah, walaupun kita bermula di peringkat yang terlalu asas, terlalu basic, tapi saya begitu menghargai kehadiran tuan-tuan puan-puan sekalian, muslimin muslimat bersama-sama dengan saya. Okey, so alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah pun sebenarnya kita berada di malam yang kelas kita ni kelas yang ke-11 lah sebenarnya. Kelas yang ke-11, sebab dua kelas yang pertama kita dah bincangkan tentang kesilapan dalam bacaan Al-Fatihah. Kemudian malam yang ketiga tu kita mulakan kelas pengajian Iqra. So sebenarnya malam ni kita dah masuk malam yang malam yang ke-10. Malam yang ke-10. Cuma untuk kelas Iqra kita berada di malam yang ke-8 lah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Puan Umi, terima kasih Puan Aida, terima kasih Doktor. Okey, terima kasih, alhamdulillah. Okey. So insya-Allah malam esok di waktu yang sama, lepas kita selesai tamatkan ibadat solat tarawih kita, insya-Allah kita akan berjumpa malam esok pukul 10 malam. Saya mengharapkan kita boleh berjumpa lagi pada malam esok dan juga malam-malam seterusnya. Dan saya juga mengharapkan muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian, boleh sama-sama kita sharekan perkongsian video ni supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita, saudara mara, jiran, tetangga, adik-beradik kita boleh mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang kita kongsikan pada malam ini dan malam-malam sebelum ni, insya-Allah. Okey. So saya ucapkan jutaan terima kasih. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi malam esok waktu yang sama 10 malam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.